Okey, Assalamualaikum. Hari ni Pedia ada nak share satu peluang. Okey, first kali. Pernah tak sebelum ni kita share dekat dekat family kita ataupun dekat kawan-kawan kita, kita share satu apps. Kan apps, tak kisahlah apps apa, apps Mobile Legend ke, apps PUBG ke apa ke, untuk kawan kita main dengan kawan-kawan kita. Ada tak? Kan? Mesti ada kan, sebab kadang dengan family pun kita share touch and go supaya dia boleh mudah untuk bayar kan. Kemudian nombor dua kan, pernah tak kita share dengan family kita, dengan kawan-kawan kita, share tempat-tempat makan yang sedap. Sebab selalu kalau tempat makanan yang sedap ni, kita akan bagi tahu kawan kita, so kita boleh enjoy dengan mereka kan. So daripada dua-dua ni kan, pernah tak kita share ni kita dapat commission? Ada dapat commission tak? Ke kita sekadar just share free-free je? Kadang kita ada scroll-scroll dekat FB, dekat Instagram, and kemudian kita just share je, padahal kita tak dapat commission pun. Nak tak dengan cara dua ni, hanya menggunakan satu app saja, kita boleh dapat commission. So ketiga pula, tahu kan Lazada, Shopee kan, tahu kan platform ni. Lazada dengan Shopee, iaitu platform mana banyak orang berbelanja kat situ, dah banyak orang buat transaksi. Kadang dia orang buat macam satu promotion, iaitu 7 bulan 7, 7 bulan 7, 11 bulan 11. Kat situ bila mana banyak betul user yang akan berbelanja lah kat situ, so banyak transaction yang mereka akan dapat. Jadi dekat sini juga pun kita boleh dapat commission. So kita nak ke tak nak dengan kita dengan tiga persoalan ni, kita gunakan hanya satu apps, kita dapat commission, iaitu kita share dekat orang, kita dapat commission. Okey, first kita dah terangkan persoalan dia. So kedua, kita terangkan pasal konsep iaitu konsep affiliate marketing. So apa ini affiliate marketing kan? Affiliate marketing ni bermaksud pemasaran orang tengah. So bila mana kita ada contoh satu customer kan, okey, customer tadi, ini customer lah. So dia berbelanja dekat kedai, contoh kedai makan, kedai western lah, kedai western kan. So customer ni pergi kat kedai ni sebab ada promoter yang promote dekat user ni untuk belanja kat kedai ni. So ini yang dikatakan sebagai orang tengah, bila mana dia promotekan kedai ni kepada user ni. So user ni berbelanja lah kat kedai ni, so kedai dapat untung lah, dapat sales kan. Jadi apa yang promoter dapat? Promoter akan dapat commission lah, kedai yang akan bayar promoter tu sendiri. So ini adalah konsep general lah, general konsep affiliate marketing. So apa yang kita tahu affiliate marketing dekat sekarang ni ialah seperti Maps, iaitu dia hanya menggunakan sistem, dia menghubungkan bank dengan bank, dia menghubungkan owner maksudnya yang pemegang kad ATM tu dengan bank-bank lain. Jadi dari situ dia ambil commission. Lagi apa lagi affiliate marketing ada dekat Malaysia ni, iaitu Grab. Grab dia menghubungkan penumpang dengan tempat. So dia jadi sebagai orang tengah, bila mana dia dapat commission bila ada penumpang
naik kereta dia. Jadi platform Lazada, Shopee pun kita boleh kata dia sebagai affiliate marketing juga, sebab affiliate sebab dia tak ada produk pun, dia tak jual produk, dia cuma promotekan kedai-kedai yang ada dalam dia punya platform tu. Dan bila orang berbelanja, dia ambil sikit commission daripada sale kedai. So dia tak pernah tak kita sebelum kita beli jam dekat Shopee kan. Lepas tu dah sampai kat kita, jam tu berjenama Shopee, tak ada kan. So jam tu hanya berjenama macam jam Adidas, jam Netherlands, lebih kurang macam tu lah. So ini konsep general lah. So kita sekarang ni kita ada satu apps, iaitu apps MSS lah, di mana kita boleh jana pendapatan melalui apps MSS apps ni. So MSS app ni dia menjalankan affiliate marketing juga. So macam mana affiliate marketing konsep dia kan? Konsep dia kita ada affiliate. Maaf kalau saya silap hijau. Kita ada affiliate, kita ada user, kita ada kedai. So affiliate ni, macam mana dia nak affiliate ni, dia boleh daftarkan user dan dia boleh daftarkan kedai. So bila dia nak daftarkan kedai, dia perlu ada link dengan ataupun QR code lah. So dengan ada link yang QR code ni, dia boleh daftarkan user dengan dia boleh daftarkan kedai. So bila mana dia daftarkan user, so user akan install apps MSS tu kan. Kemudian dia akan nampak lah ada kedai-kedai yang berdaftar dengan sistem MSS. So user akan pergi berbelanja dekat kedai, akan buat transaction lah. Jadi bila mana ada transaction, so kedai akan bayar commission dekat affiliate kan. So sebagai user, apa yang kita boleh dapat kalau kita install apps ni? Kita akan dapat dua lah, dari segi cash point dan lagi satu reward point. Okey, tu kelebihan daripada user, dia akan dapat penjimatan. Cash point sebagai penjimat, dia akan dapat duit balik. Dan dia akan dapat point yang di mana dia boleh redeem hadiah-hadiah dalam MSS apps tu. So dari segi kedai, apa yang kedai dapat? Kedai ni kita boleh daftarkan macam-macam kedai. Kedai online dengan kedai offline pun boleh. Sekarang ni kedai-kedai yang daftar dengan MSS ni, iaitu kita ada Shopee sendiri, kita ada Lazada, kita ada Agoda, kita ada Taobao, lagi kita ada Under Armour, kita ada Watson. Itu antara kedai-kedai online lah. So kedai-kedai offline ni kedai-kedai tepi jalan, macam kedai butik, kedai makan, kedai-kedai servis, iaitu otomotif. Agent dropship pun kita boleh daftarkan. So apa kelebihan kedai? So kita tengok apa kelebihan kedai. Kedai first, dia akan dapat promoter. Okey ke? Sangat-sangat okey bila satu kedai ni dia dapat promoter, iaitu ada sebanyak dalam 3,000 promoter untuk promotekan kedai dia. Mesti seronok kan? Mesti dia rasa okey lah bila dah ada orang nak promote kedai dia. Takkan dia tak nak kan? So yang kedua, apa yang kedai akan dapat? Dia boleh bina dia punya branding kan, di mana first, orang sebelum ni orang tak pernah nampak bisnes dia. So dengan apps ni, bila orang tengok, so kedai dia ada tersenarai dalam apps ni. So lepas tu dapat perkhidmatan. So bila kedai tu berdekatan dengan tempat tinggal dia, so dia akan pergi kat kedai tu untuk dapatkan perkhidmatan. So dia boleh dapatkan, dia boleh build branding dia sendiri. Kemudian ketiga, ini yang paling penting lah, iaitu ikat pelanggan. Tak nampak. So dengan ikat pelanggan, macam mana dia ikat pelanggan? Macam tadilah, bila user belanja kat kedai tu, dia akan dapat cash point dengan reward point. Ini yang dikatakan ikat pelanggan. Kita bagi diskaun dekat user. Cash point dengan reward point. So bila mana ada customer belanja, dia boleh dapat reward, mesti dia seronok, mesti dia akan datang lagi tak. Kemudian kita boleh buat
cross marketing. Okey tak, sekarang ni kita kita buat bisnes biasa, tapi kita boleh bekerjasama dengan company besar macam Lazada, macam Shopee. Maksudnya masing-masing boleh dapat kebaikan hanya menggunakan satu app saja. So kemudian yang paling penting kita dapat database. So database is the king lah. King sebab apa? Sebab dengan database kita boleh dapat maklumat-maklumat customer kita. Kita dapat tahu nama, kita boleh dapat tahu nombor telefon dia, identiti dia. Kemudian bila dah kita ada dapat nombor, so kita boleh marketkan lagi lah apa yang kita nak. Contoh kita buat, kalau kita ada promotion, so kita marketkan kita broadcastkan kepada customer-customer kita. Sebab sekarang ni kan lagi susah untuk kita buat promotion untuk orang yang dah pernah beli ataupun orang yang tak pernah beli. So bila orang yang dah pernah beli ni, dia tahu produk kita macam mana. So mungkin dia akan datang lagi ke kedai kita bila kita buat promotion atau buy 3 free 1 macam tu. Mesti dia akan datang, betul tak? Okey, ini antara konsep. Ini konsep konsep affiliate marketing, iaitu konsep MSS. So lepas kita dah faham konsep, sekarang ni kita nak faham lah, iaitu commission, macam mana kita dapat commission kita dibayar, dan TDR. Apa itu TDR? So nanti kita akan explain commission, TDR. So TDR ni maksud total discount rate lah, kan? Jadi mula kita ada satu orang ni, iaitu dia affiliate. Kemudian dia daftarkan seorang user. Contohlah nama dia Abu. Ini nama dia Ali. Contoh ini user. Kemudian user ni pergi berbelanja dekat satu kedai ni, kedai Western lah. Pak Mak Western ke. So bila mana ada customer berbelanja dekat kedai Western yang berdaftar dengan MSS ni, so untuk dia sebagai kedai, kan, dia akan keluarkan TDR. Maksud dia TDR ni maksudnya total discount rate, iaitu senang faham kita panggil cost marketing lah. Sebab dia gunakan sistem, lepas tu ada affiliate yang promotekan dia, so dia perlu keluarkan cost marketing. So cost marketing ni berlaku apabila user berbelanja. So bila ada user yang berbelanja dekat kedai dia, baru dia keluarkan cost marketing, kan? Di mana cost marketing ni terbahagi kepada dua lah, iaitu satu X, satu Y. So X ni apa dia? X ni kedai keluarkan untuk dia bagi perkhidmatan dekat user. So dia bagi cash point tadi yang user dapat tu, dia bagi cash point, iaitu perkhidmatan cash point. Dan Y ni dia keluarkan untuk sistem fee. Sistem fee kepada company lah, sistem fee. So paling kurang sistem fee yang dia perlu keluarkan ialah 3%. Ini syarat lah untuk kedai tu gunakan sistem. Kedai tak boleh pakai sistem, at least 3%. So cash point ni bergantung kepada kedai sendiri lah, dia nak bagi berapa perkhidmatan dekat user dia. Contoh dia nak bagi 2%, 3% daripada harga barang dia. Okey, dari sini settle. Okay, kalau kita dah bagi dekat user, so tak ada apa-apa lah. Yang sekarang ni kita nak tengok commission yang kita dapat, berapa banyak commission yang kita dapat. So commission kita start pada sinilah, sistem fee ni. So kat sini saya buat kat sinilah, sistem fee. Paling minimum 3%. Tapi bergantung kepada kedai sini, dia nak letakkan berapa. Tapi paling minimum 3% lah. So dekat 3% ni terbahagi kepada 3, kan? Daripada 3% ni kita ada terbahagi kepada 3, iaitu 30%, 60%, 10%. So 10% ni
10% ni akan diberi kepada iaitu golongan outstanding. Outstanding maksudnya bila mana kita dah ada satu suit, lepas tu kita capai satu pencapaian yang paling tinggi, so kita akan dapat 10% ni lah, iaitu RP dan GP. Ini tak apa, nanti saya akan terangkan lebih detail. Kemudian 30% ni dia untuk company. Untuk company buat update sistem ataupun buat maintenance, ataupun dia nak buat marketing. So inilah pada 30%, company akan ambil 30%. So untuk 60% ni adalah untuk affiliate, iaitu yang berdaftar sebagai affiliate. So affiliate ni banyak yang buat kerja, so dia akan dapat lebih lah. Jadi 60% ni terbagi kepada 4 lah. Kita ada CTR, kita ada CTI, kita ada MTR, kita ada MTI. So apa CTR? CTI, MTI ni. MTR ni bermaksud iaitu Customer Transaction Reward. So ini terbagi kepada semua, akan dapat 15% lah. Okey, 15%. So CTR ni apa maksud dia? Maksud dia Customer Transaction Reward. So bila mana seorang affiliate, contoh affiliate ni, dia berbelanja dekat kedai, dia mendaftarkan seorang user. So bila user tu berbelanja dekat kedai tu, kan, bila user tu berbelanja, dia akan dapat CTR lah, sebanyak 15%. Ini bila dia daftarkan user. So yang ini pula CTI ni, contoh bila dalam mana-mana bisnes mesti ada, kalau atas ejen tu mesti ada dealer, seorang dealer. Okey, contohlah ni dealer ni nama Kayap. Okey, bantalah. Dia yang daftarkan affiliate, dia yang daftarkan, dia dealer, dia daftarkan ejen, dia daftarkan affiliate ni. So bila mana CTI ni berlaku bila mana user si Ali ni berbelanja, kan. Bila user belanja, Ali akan dapat CTR. So bila CTI ni berlaku bila si Kayap ni dia daftarkan si Ali, so dia pun boleh dapat commission daripada Ali ni. Sebab apa? Sebab dia yang educate, dia yang ajar Ali macam mana nak buat, macam mana nak daftarkan user, macam mana nak daftarkan kedai. So MTI ni pun sama, bila sebab kita boleh daftarkan user dengan kedai. So bila dia daftarkan kedai, kan, bila Ali daftarkan kedai, kan. So bila mana setiap kali sale kedai bulan-bulan, dia akan dapat commission sebanyak 15% lah dekat Ali. Ali akan dapat 15%. So MTI ni pun sama. MTI ni kepada dealer yang daftarkan affiliate. So commission Ali dapat daripada kedai tadi, kan. So Kayap pun boleh dapat juga, sebab Kayap yang ajar Ali macam mana nak daftarkan. So yang kita tahu CTR dengan MTR ni bila mana kita buat seorang-seorang lah. Bila kita buat seorang-seorang. Dan CTI dengan MTI ni bila kita ada team. Contoh kita daftarkan affiliate bawah kita, kan, kita boleh dapat commission yang commission daripada dia lah. So dia ada setiap pembahagian suit tu ada macam berapa persen dia tersendiri kan? Tapi yang tu saya terangkan nantilah. So sebab apa dealer pun boleh dapat commission daripada si affiliate ni, maksudnya Kayap boleh dapat daripada commission daripada Ali juga, sebab dia yang latih Ali. So dekat sini bila mana ada lagi seorang dealer
yang daftarkan kayap lah. Contohnya Akil. So Akil ni dia daftarkan kayap. So kayap ni dia jadi affiliate, so dia boleh daftarkan Ali juga. Jadi bila mana komisen daripada Ali kan, hanya kayap seorang je dapat. So Akil orang yang atas-atas tu dia takkan dapat dah. Sebab sistem affiliate marketing ni dia hanya 2 level je. Siapa yang buat, siapa yang daftarkan orang tu, so dia yang dapat. Sebab Ali tak daftarkan, sebab Akil tak daftarkan Ali, so dia takkan dapat. Dia dapat komisen daripada kayap saja. Sebab ini bukan multi level marketing, ini affiliate marketing. So sebab macam itulah bila komisen berlaku lah bila mana kita buat team. So bila kita dah tahu komisen ni, kita tahu yang dalam platform AJ ni kan, AJ Affiliate Junction, iaitu affiliate marketing ni, untuk kita bermula kan, kita perlu ada satu MSS. MSS ni apa dia? MSS ni adalah Affiliate Marketing Suite, iaitu lesen untuk kita memulakan perniagaan affiliate marketing lah. So dia terbahagi kepada 4. Kita ada basic, kita ada basic plus, kita ada standard, dan kita ada premium plus. So premium plus ni paling tinggi lah. Lepas tu kita ada satu lagi pre-affiliate lah. Ini untuk kita bermula lah. Kepada siapa yang macam ada cabaran, so kita boleh start pada VIP, iaitu special user. Dia boleh daftarkan user, dia boleh daftarkan user, dia boleh daftarkan kedai juga. So semakin tinggi suit yang dia orang ambil ni, so lagi banyak pendapatan lah. Sebab masing-masing suit ni dia ada kelebihan tersendiri lah. Dia ada macam kuartal dia sendiri, dan dia ada percentage commission dia sendiri. So bila mana yang paling tinggi ni, dia akan dapat lagi banyak lah. Okey, jadi kat sini saya nak fokuskan hanya iaitu VIP, basic dan basic plus. Premium yang atas-atas lagi, kalau saya cerita yang 3 ni pun dah boleh berpotensi untuk dapat komisen banyak, apatah lagi kalau kita ambil yang lagi tinggi, betul tak? So kita start, kita tahu kita ada VIP, nampak tak? Okey, VIP, kita ada basic, kita ada basic plus kan, di mana kita ada CAC, iaitu activation, customer activation credit. Maksudnya kita boleh daftarkan lah berapa orang yang kita boleh daftarkan. Sebagai VIP kita boleh daftarkan 200 orang. Untuk basic kita boleh daftarkan 1000 orang. Untuk basic plus kita boleh daftarkan 3000 orang kan. Kemudian kita selain daripada kita daftarkan customer, kita boleh juga daftarkan kedai. Kedai untuk VIP kita boleh daftarkan 2 kedai. Untuk basic 5 kedai. Kalau basic plus 10 kedai. Banyak ya, 10 kedai. Kemudian kita boleh juga daftarkan VIP. Maksudnya kita ajak kawan kita untuk buat dengan kita sekali. So dengan VIP, bila mana kita jadi VIP, kita tak boleh nak daftarkan VIP. Itu syarat dah, syarat yang company bagi. Kalau kita sebagai VIP, kita tak boleh daftarkan, kita tak boleh nak ajak kawan untuk buat dengan kita sekali. Kalau basic pun sama. Kalau basic plus kita boleh daftarkan. So sebanyak mana kita boleh daftarkan? Sebanyak 100 orang kita boleh daftarkan sebagai VIP kan. So sini sudah. Kemudian kita nak tahulah potensi pendapatan kita kan. Apa yang affiliate dengan VIP ni boleh dapat. So potensi dia, seorang affiliate ni kan, dia boleh dapat pendapatan daripada user. Dia daftarkan user dan dia daftarkan kedai, di mana user ni terbagi kepada 2 lah. Satu aktif, satu pasif. Kedai pun sama, aktif, pasif.
kan. So aktif ni bila mana seorang user, di mana affiliate ni dia daftarkan seorang user, kan, seorang user dia boleh dapat RM1. Ini aktif lah, maksudnya kita daftarkan sekali, kita dapat sekali. So bila mana kita daftarkan 10 orang, kita dapatlah RM10. Kini ni pada aktif. So yang ni user. Untuk bahagian pasif pula, yang tadi saya cerita yang TDR tu, kan, dia akan dapat, bila orang berbelanja dia akan dapat 15% sebagai affiliate lah. So tinggi lah juga dia punya CTR tu. Kemudian kedai sebagai aktif, dia akan dapat juga satu kedai, kan, dia boleh dapat RM50. So dua kedai dapat 100 lah. Kemudian pasif pun sama juga, pasif daripada kedai dia boleh dapat 15% juga MTR ataupun MTI, sama CTI. Okay. So sebagai VIP pula, VIP pun dia dapat commission daripada user. Dia daftarkan user dan dia daftarkan kedai. Tapi sebagai user, dia hanya dapat commission pada pasif saja, dia tak dapat aktif. Maksudnya bila dia daftarkan seorang user, dia takkan dapat RM1, dia hanya dapat pasif, dan pasifnya pun hanya 5% saja. Maksudnya commission yang dia dapat tu 5% CTR dan CTI. Dia hanya dapat CTI saja. Dan kedai dia still ada lagi aktif, dan still ada pasif. So aktif, di mana kita tengok kuota VIP dia boleh daftarkan 2 kedai, betul tak? So dengan ini dia boleh dah dapat 100 dah untuk 2 kedai. Kemudian pasif sebanyak 5% juga MTR. Jadi ini antara potensi yang kita boleh dapat daripada user dan kedai. So kita akan tengoklah, kita akan buat kira-kira sikit macam mana potensi yang betul-betul kiraan yang mana kita boleh dapat sebulan. Jadi kat sini saya kena buat table sikit lah. Table kita start macam mana? Macam ni, VIP, basic plus, cancel. Kita ada aktif user, kita ada aktif kedai, kemudian kita ada pasif user, kedai, kemudian kita ada aktif daftaran VIP, kemudian kita ada overriding. Okay. So kita nak kira satu-satu berapa potensi yang seorang VIP boleh dapat, seorang basic boleh dapat, seorang basic pula boleh dapat bila dia melakukan affiliate marketing lah. So first, active user. Active user yang kita tahu, bila mana dia daftarkan user, dia takkan dapat RM1 ke. So dia tak adalah active user dia, kan. Kemudian untuk kita tahulah kalau VIP kuota dia hanyalah untuk daftarkan user hanyalah 200 kan. So bila mana basic dia daftarkan user, dia boleh dapat, dia daftarkan seorang dia dapat RM1. So bila dia daftarkan 200 orang, dia dapat RM200. Sama lah dengan basic plus pun, basic plus pun sama, dia akan dapat RM200. So aktif kedai kita tengok tadi, dia punya kuota untuk dia daftarkan kedai sebagai seorang VIP hanyalah dua kedai. So satu kedai akan dapat RM50. So dia akan dapat RM RM100, kan? So di sini semua samalah RM100, ini pun RM100.
Saya letak starting gini sebab saya ikut pada kuarter limit kepada ni kuarter maksimum VIP. So bila mana kalau basic dia boleh daftarkan 5 kedai. So nanti kita darab lah dengan satu kedai RM50, kita darab dengan 5. Kalau basic plus kita darabkan dengan 10 kedai. Nampak? Tapi kita ambil maksimum untuk VIP lah, untuk kita nampak bandingkan perbezaan commission antara ketiga-tiga ni. So sebagai pasif ni berlaku macam mana? So bila mana seorang VIP kan, dia daftarkan 200 orang, 200 user, dan user tu belanja sebanyak RM 500. 500 ni kira paling sedikit lah dalam masa sebulan kan. Mestilah selalunya orang akan belanja lebih daripada 500 kan. Kemudian darab dengan 3% yang untuk ni kedai, untuk bayar sistem fee kan minimum 3% kan. So 3% darabkan dengan 3%. Kemudian sebagai seorang VIP, dia hanya dapat 5% CTR bila orang belanja lah, 5%. So CTR kan. So VIP ni boleh dapat berapa banyak? VIP ni boleh dapat dalam 100 RM 150. Okay, 150. Okay, kita tengok pula potensi basic. Basic dia boleh daftarkan 200 user. Kemudian user tu belanja 500 sebulan, darab dengan 3% dan darab dengan 15%. Sebab dia sebagai affiliate. Affiliate ni dia punya commission dia lebih tinggi sikit lah, dia dapat 15%. 15% CTR kan, CTR. Jadi dia boleh dapat dalam 450. Samalah basic plus pun dia dapat 15% juga kan. Okey, dari segi kedai pula, kedai pasif. Dari segi kedai kita tahulah selalu minimum ni kira yang tak masuk akal lah. Selalunya kedai akan dapat commission sale kedai pada sebulan mesti akan lebih daripada RM50,000 lah. So kita ambil dalam tadi kita ada 2 kedai kan, 2 kedai sebagai VIP lah. 2 kedai kita darabkan dengan sale dia dalam RM 30,000. Kita ambil 30,000, paling sikit lah ni. Darab dengan 3%, kita keluarkan TDR Y, darabkan dengan 15%. So berapa kita akan dapat? Untuk kedai hanya 5%, untuk VIP hanya 5%. So 5% kita akan dapat RM 90. So RM 90. Kita tulis dalam kotak ni lah, bila kita nampak. Okay, ini sebagai seorang VIP. So sebagai basic dengan basic plus kan, 2 kedai sama juga, 2 kedai, cuma dekat sini beza dia dekat sini 15%. So dengan 15% kita boleh dapat dalam RM 270, sama dengan basic plus 270 kan. Okey, ini baru pasif. Aktif dengan aktif daripada user, dengan aktif dengan pasif daripada user dan kedai. So bila mana kita nak dapat jana duit lebih, so kita boleh ajak kawan-kawan kita untuk buat sekali dengan kita kan. So bila kita sebagai VIP, kita tak boleh nak ajak kawan-kawan, kita tak boleh nak daftarkan VIP. So kita tak ada komisen dah dekat sini sebagai aktif VIP. So basic pun tak boleh nak daftarkan VIP. Basic plus kita boleh daftarkan VIP. Sebab basic plus ni dia ada kuota untuk daftarkan 100 VIP lah. So bila mana contoh kita ambil, kita ada 20, kita ambil lah 20, kita daftarkan 20 VIP. Ni untuk basic plus lah, 20 VIP. So
Potensi basic plus dia akan dapat untuk seorang VIP daftarkan dia boleh dapat RM RM20. So bila dia daftarkan 20 VIP dia boleh dapat RM RM400 lah. Di sini RM RM400. Kan. Overriding ni maksudnya yang masa saya cakap tadi lah, konsep di mana kalau Ali daftarkan user, daftarkan kedai, kemudian pasif berlaku, kan, si Kayat ni pun boleh dapat commission daripada Ali juga. Itu dia panggil overriding lah. Maksudnya Ali buat, dia pun dapat. Sebab dia yang latih Ali, dia yang educate Ali untuk buat bisnes ni. Jadi sebagai seorang VIP, tak adalah overriding. Dia tak boleh nak daftarkan partner dia tak boleh nak daftarkan VIP. Kemudian dia tak boleh, basic pun tak boleh juga daftarkan. Okay, so basic plus. Basic plus kita ambil contoh, dia daftarkan 20 VIP. Kan. Mana 20 VIP ni, kan, dia buat kerja, dia daftarkan 200 user. Kan, tu user tu belanja 300 sebulan, 500 sebulan. Darab dengan 3% Y untuk sistem fee, darabkan 15%. 15% ni ialah kelebihan basic lah. Dia boleh dapat 15% commission untuk dibayar. Dan dia akan dapat 50%. 50% ni adalah overriding yang si basic ni boleh dapat. So bila mana contoh lah, kita patah balik. Si Ali ni, kan, sebulan commission dia dapat dalam 1000 RM 1000 kan. So sebagai Kayat ni, sebagai basic plus kan, so dia dapat overriding sebanyak 50%. Jadi dia boleh dapat half daripada commission Ali ni. So dia akan dapat dalam 500. Macam tu konsep overriding. So bila dia dapat 50%, so total kita akan dapat dalam RM, nampak tak? Okay, RM 4,500. Best ke sangat best bila dapat, bila seorang student boleh jana 4,500 sebulan, kan? Mesti seronok, betul tak? Okay, kemudian ini kita passive ni kita buat sama-sama dengan team, kita educate sama-sama dengan team, buat education sama-sama dengan team. Kemudian basic plus juga dia boleh dapat activation dengan mendaftarkan affiliate. Contohlah kalau affiliate dia boleh daftarkan 4 basic plus affiliate yang nak ambil basic plus dengan dia lah, kan. Kemudian contoh saya ambil harga basic plus RM 1,500, kan, darabkan 10% ni kelebihan yang company bagilah kepada affiliate yang bersuit basic plus lah. So dia boleh dapat dalam RM 600. Banyak tak? Banyak kan? Banyak kan? So bila kita totalkan semua ni, sini kita totalkan sebagai VIP, sebulan kita boleh dapat, potensi untuk kita dapat adalah dalam RM, di mana kita campurkan, kita daftarkan aktif kedai, kita campur pasif daripada user, kita campur pasif daripada kedai, so kita boleh dapat dalam 340, kan. Okey lah, dalam daripada tak ada apa-apa yang kita dapat lah juga jana sebulan 340 berbulan, kita buat sekali, kemudian kita dapat berterusan. Kemudian basic kita tambahkan dengan active user, bila mana dia daftarkan user dia dapat RM1. So bila mana 200 user dia dapat 200, tambahkan dengan active kedai, 2 kedai dapat 100 user. Pasif berlaku 450 tambah dengan 270. So berapa dia akan dapat dalam RM 1020.
So untuk basic plus pula, dia akan dapat RM. Totalkan semua ni kan, di mana kita total active user, active kedai, basic user, basic kedai, active bila dia daftarkan VIP, overriding, campurkan dengan ni basic plan yang dia daftarkan. So dia boleh dapat dalam RM6,520. Boleh kita bezakan tak yang mana yang banyak? So keputusan di tangan anda, anda nak pilih lah mana satu yang anda rasa okey, sama ada nak buat VIP ataupun nak buat basic ataupun nak buat basic lah yang berpotensi untuk dapat 6,520 sebulan. Hanya kita buat sekali, kemudian kita jana pendapatan pasif berbulan-bulan seterusnya kan. So anda boleh buat pilihan sendirilah, keputusan di tangan anda. Allah, kertas dah habis lah. Macam mana ni? Kertas dah habis. Tak apalah, kita pergi bawah sikit. So bila kita dah nampak tadi kan commission kan, apa yang kita potensi dengan kita melakukan bisnes ni kan. So mesti kita ada dengan modal, betul tak? Untuk kita mulakan sebagai seorang affiliate ataupun sebagai seorang VIP lah. So kita tengok tadi VIP kan, commission sebulan kita boleh dapat adalah RM340. Kalau basic kita boleh dapat RM1,200. Basic plus kita dapat RM6,520 by So nak bermula sebagai basic plus kan, harga sebenar basic plus adalah RM3,000. Tapi sekarang company ada offer untuk tahun ni kan, sebenar PKP dia buat offer iaitu half price, potongan sebanyak 50%. Jadi harga selepas pada potongan tu akan jadi half price lah, jadi 1,500. Okey tak okey kita keluarkan banyak ni, kemudian kita buat sekali, kita dapat passive income bulan-bulan sebanyak 6,520. Okey tak sangat okey. Dah balik modal dah ni. Kemudian dengan basic plus harga sebenar adalah 1,000 kan. Kemudian dengan package stimulus yang company keluarkan, iaitu company bagi offer kan half price, jadilah dalam RM500 sahaja. Okey kan, sangat okey kan. At least kalau kita ada cabaran modal sekalipun kan kita ada cabaran modal nak keluarkan, nak buat basic atau basic plus, jangan risau, kita boleh mula dengan VIP. So VIP harga sebenar adalah 299 kan. Terus sekarang dengan offer yang company bagi tu kan, dengan harga yang sangat murah, yang kita boleh buat untuk jana pasif hanyalah sebanyak RM99. Okey ke, sangat okey. Hanya RM99 sahaja kalau kita ada cabaran basic dan basic plus. Keluar sekali dapat bulan-bulan. Okey, sangat okey. Tapi saya nak bezakan dekat sini kan, apa kelebihan bila kita sebagai affiliate kan. Di mana kalau VIP kita dapat commission kita hanya sebagai cash point. Maksudnya kita dapat duit commission kita tu dia akan dapat dalam bentuk cash point lah. Dia akan masuk ke dalam akaun MSS tu lah. So dalam bentuk cash point commission. Dan sebagai basic plus kita akan dapat sebagai cash. Itu yang seronoknya. Cash ni maksud dia macam mana? Bila mana kita buat kerja kan, so kita dapat commission. Dan commission tu company akan convert dan akan bank in kepada akaun kita. So kita akan dapat cash lah. Ini lagi seronok lah, sebab kita boleh belanja untuk benda lain. Kalau cash point kita belanja hanya dalam MSS app saja. So kalau kita ada cabaran modal kan, nak memusnahkan basic plus dengan basic, so kita start dengan basic VIP dulu lah.
Sebab dengan VIP pun kita boleh belajar dulu, kita belajar macam mana nak daftarkan user, macam mana nak daftarkan kedai, kan. Kemudian bila kita dah dapat create income, kan, so kita nanti kita upgrade pada basic dan basic plus lah. So semua ini bermula dengan tindakan. So tanpa tindakan kita tak boleh, kita walaupun tanpa tindakan kita start lah mana-mana pun kita takkan dapat lah. So walaupun kita ada cabaran, kita start dengan tindakan, kita boleh buat VIP dululah. Untuk kita dengan VIP pun kita boleh dapat bulan-bulan RM340, betul tak? So harga promosi ni hanya sampai bulan 9 sini saja. So cepat-cepatlah kita buat tindakan, kan, sebab sebelum bulan 9 ni pun tak lama dah, ada lagi 2 bulan lagi dah. Kemudian dia ada kuartal juga. So bila mana orang dah rebut, orang dah mula nampak peluang ni, kan, so boleh jana pasif bulan-bulan beribu-ribu, kan. Bila mana dia ada kuartal, so bila mana kuartal tu habis, so sebelum kita tengoklah mana satu, sama ada bulan 9 akan sampai dulu ataupun kuartal tu akan habis dulu. Itu keputusan tu di tangan anda lah, anda yang akan buat tindakan. So peluang ni akan datang dengan mengejut lah. Jadi kalau kita betul-betul nampak peluang tu boleh pergi jauh, so kita gerak cepat-cepat. Kemudian jangan terkejut, bulan 9 ni kita ada satu kejutan lah untuk semua user-user My Smart Shopper, iaitu kita akan adakan MSS Mall. So di mana MSS Mall ni semua pekedai boleh berniaga dalam tu lah. Contohnya maksudnya MSS Mall ni, bila mana satu orang ni dia kongsikan link tu untuk dia beli Milo tu, kan, contoh harga Milo tu RM10 satu, kan. So bila mana dia kongsi ramai-ramai untuk beli sekali package, kan. So owner kedai tu boleh kurangkan harga Milo tu bila mana pembelian secara beramai-ramai. Kita sangat okey. Kemudian market kita pun besar sebab market kita satu Asia. Jadi bila mana kita daftarkan orang yang dekat Indonesia, kita daftarkan orang dekat Brunei, satu Asia ni, kan. So kita dapat komisen daripada satu Asia, kan. Malaysia pun dah 33 juta. Nak campurkan lagi dengan satu negara Asia, mesti banyak lah. So itu saja untuk penerangan pasal bisnes ni, kan. Harap awak dapat buat tindakan yang betul lah, dan cepat-cepat gerak. Fast action, fast result. Buat sekali dapat jana pasif berbulan-bulan.